menggunakan kenderaan yang bersih bagi mengangkut makanan ke gerai atau restoran, dan memastikan makanan yang dijual sentiasa ditutup menggunakan penutup yang sesuai bagi mengelak pencemaran. Buat orang-orang Sarawak, jangan lupa dengarkan radio IKIM di 93.7 FM di Kuching, Sarawak. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sallu ala khairin nabi Ahmad al-Mustafa. 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 Sallu ala khairin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli hin wal awqati. Sallu ala khairin nabi. فتعالى جدك يا عظيم. صلوا على خير وتبارك اسمك يا كريم. صلوا على خير الناس. صلى الله على رسوله في كل حين والأوقات. صلوا على خير النبي أحمد المصطفى. صلوا على خير النبي أحمد المصطفى وعلى آله وصحبه في كل حين والأوقات. صلوا على خير النبي أحمد المصطفى. وتعالى جدك يا رسول الله. صلوا على خير النبي. صلوا على خير النبي. صلوا على خير النبي أحمد المصطفى وعلى آله وصحبه في كل حين والأوقات. صلوا على خير النبي. فتعالى جدك يا عزيز وتبارك اسمك يا كريم. صلى الله على رسوله في
inspirasi, euforia, Islami, semuanya di IKIM. An Abdullah bin Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard yuballighuni min ummati salam. Daripada Abdullah bin Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya untuk Allah terdapat malaikat yang berlegar-legar di muka bumi. Mereka menyampaikan kepadaku salam daripada umatku. Riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapaku, serta orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, lelaki maupun perempuan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul 'alim. Lembah Kelang 91.5 FM. Kehadapan diriku di hari kemudian, apa kabar dirimu? Tertanyaku bagaimana? Apakah kau berduka hadapi hari itu? Masihkah ingat dahulu duka sama pernah dirasa saat kau berjaya mengharungi, walaupun ribuan luka tergiris. Setelah perjuangan itu kau masih berdiri hinggalah ke saat ini. Yakin padaku ini dalil cinta Tuhan kepadamu, kerana luar biasa martabatmu. Lihatlah bagaimana caranya ini agar kau belajar cinta biar tidak terkira rumbutan batinmu itu, namun masih tidak terkira belas kasihnya untukmu. Karena mudah menuding jari pada
kereta warna pagi Dengarkan. Ada orang tanya saya, Yan, kenapa letakkan Ali panel berdiri? Tak penat ke dia? Jawapan saya cukup mudah, sebab Islam dah lama duduk. Inilah masanya untuk kita bangkit. Oh ya Allah. Ya. Kesan betul saya dengar. Energi kita apabila apabila kita berdiri, apabila kita mendeklamasikan saja lain kan. Kalau kita berdiri daripada kita duduk kan, kita duduk. Marilah kita berdiri. Kita boleh berdiri kan. Lain dia punya duduk. Banyak lagi yang menarik dalam Warna Pagi Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Penyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. Bersama dengan Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid dalam rancangan Fiqhus Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi bersama dengan saya Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid dalam rancangan Fiqhus Sirah yang diterbitkan oleh Ustaz Mahathir Syahruddin. Tajuk yang akan kita berbahaskan bersama adalah berkenaan dengan pembinaan Ka'bah. Ka'bah di dalam bahasa Arab daripada Ka'ab yang artinya 4 persegi. Arti bahasanya, oleh karena itu bentuk Ka'bah itu adalah segi 4 atau 4 persegi, maka diberi nama Ka'bah. Tapi secara definisi Ka'bah itu adalah merupakan Baitullah, adalah merupakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menyentuh tentang ikut sertanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam pembinaan Ka'bah. Untuk makluman kita semua bahwasanya terdapat beberapa pandangan berkenaan dengan siapakah orang pertama atau siapakah yang memulai di dalam pembangunan Ka'bah itu sendiri. Nanti insya-Allah pada penghujung pembahasan ini kita akan kupas, tapi apa yang ingin saya sentuh adalah apa yang dicantumkan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dalam kitabnya Fiqhus Sirah. Beliau mengatakan bahwasanya Ka'bah adalah merupakan rumah pertama yang dibina di atas muka bumi ini sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini berkesesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan." Sesungguhnya rumah pertama yang dibina di atas muka bumi ini adalah lalladzi bi Bakkah, yakni yang berada di Bakkah. Bakkah adalah terdapat perbezaan pandangan. Bakkah itu adalah Makkah, ada pula yang mengatakan Bakkah itu adalah Al-Ka'bah. Kalau diartikan Bakkah itu adalah Makkah, bermakna adalah rumah yang berada di dalam Makkah, yang tentunya adalah Ka'bah itu sendiri. Di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Surat Al-Baqarah 127. Dan ketika Nabi Ibrahim mengangkat asas daripada rumah yaitu Ka'bah bersama Ismail, ia berkata, "Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan mengetahui." Ayat ini secara jelas menyentuh bahwasanya Nabi Ibrahim yang membina Ka'bah. Akan tetapi terdapat perbezaan ulama dengan memahami kata yarfa'u. Yarfa'u artinya mengangkat. Mengangkat berarti ada sesuatu yang sudah
ada dasarnya diletakkan sesuatu untuk mengangkat sesuatu yang sudah ada. Pembahasan ini adalah melibatkan bahwasanya dengan adanya sesuatu yang sudah ada dan disempurnakan atau diangkat oleh Nabi Ibrahim, maka sebahagian berpandangan bahwasanya Ka'bah itu asasnya sudah ada sebelum zaman Nabi Ibrahim, akan tetapi Nabi Ibrahim yang menyempurnakan atau mengangkat asas yang sudah sedia ada daripada fondasi Ka'bah itu sendiri. Nanti saya akan sebutkan riwayat-riwayat yang ada. Apa yang perlu kita untuk hayati bersama serta mendalami lebih dalam lagi tentang firman Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi Ibrahim membina atau mengangkat kepada asas rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau berkata, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan mengetahui. Sidang pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua permintaan yang diminta oleh Nabi Ibrahim setelah menyempurnakan pembinaan Ka'bah. Yang pertama adalah ayat yang kita baca atau yang saya baca sebentar tadi. Yang kedua adalah permintaan daripada Nabi Ibrahim adalah Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wa yuzakkihim. Wahai Tuhan kami, utuslah di tengah-tengah mereka seorang rasul daripada golongan mereka yang membaca ayat-ayat kamu, mengajarkan kepada mereka dan dapat mensucikan jiwa mereka. Jadi, ada dua permintaan. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim meminta qabul agar supaya amal pembinaan Ka'bah itu diterima. Permintaan yang kedua adalah Nabi Ibrahim meminta kepada Allah agar supaya diutus di tengah-tengah bangsa ini, yakni bangsa yang hidup mengelilingi atau berjiran dengan Ka'bah, seorang rasul daripada golongan mereka sendiri, bukan daripada golongan yang lain, yang membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan kepada mereka ayat-ayat Allah dan mensucikan jiwa mereka. Sidang pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah, saya ingin bersama-sama dengan sidang pendengar sekalian untuk mengupas dua permintaan ini. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim meminta qabul. Walaupun amal pembinaan Ka'bah itu adalah yang memerintah kepada Nabi Ibrahim untuk mengangkatnya atau membinanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, pada masa yang sama Nabi Ibrahim alaihissalam meminta agar supaya amal yang dilakukan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memberikan satu pengajaran kepada kita bahwasanya yang patut untuk kita perhatikan, yang patut untuk kita risau, yang kerisauan itu dapat melahirkan harapan adalah bukan banyaknya amal yang kita buat, tidak, akan tetapi yang lebih kita risaukan adakah amal yang kita buat itu dikabulkan atau tidak. Walaupun amal yang kita buat itu tak dinafikan akan kemuliaannya, kebaikannya, ketaatannya, keagungannya, tetapi qabul adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala yang tak seorang pun dapat mengetahui adakah amalnya dikabulkan atau tidak, melainkan hanya Allah sahaja yang tahu amalan itu diterima atau tidak. Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, sebagai seorang yang sangat rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang taat kepada Allah, yang mengorbankan segala yang ia miliki hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, tetap terlahir dalam jiwa dan hati sanubarinya ketika membina kepada Al-Ka'bah, masih beliau itu mengharapkan agar supaya amal yang dilakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajaran yang perlu kita ambil adalah yang patut kita risaukan adalah atau kita harapkan daripada setiap amal yang kita lakukan adalah qabul dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya setiap amal yang kita lakukan, apapun saja amal yang kita lakukan,
hendaklah kita tidak mengetepikan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya amal baik yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian para as-salihin di dalam Al-Quranul Karim yang diceritakan oleh Allah tentang Ibu Siti Maryam ketika bernazar dalam hal yang baik, yaitu bernazar agar supaya janin yang dikandungnya itu menjadi seseorang yang berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idh qalat imratu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku bernazar kepadamu janin yang aku kandung ini untuk aku jadikan muharrar, yakni seorang yang berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nazar itu sudah jelas baik. Dia berkata, fataqabbal minni, terimalah nazarku ini. Yakni setiap doa, setiap harapan, setiap amal itu hendaklah disertai dengan harapan agar supaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang pendengar Radio IKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Permintaan yang kedua yang diminta oleh Nabi Ibrahim adalah minta agar supaya kawasan ini, iaitu Mekah, diutus seorang rasul daripada golongan mereka sendiri, yakni daripada bangsa Arab yang memakmurkan tempat itu dengan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau melihat dalam sejarah bermula daripada zaman Nabi Ismail yang hidup sama dengan Nabi Ibrahim hingga ke Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ribuan tahun lamanya barulah diutus Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kabul daripada doa Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala yang meminta agar supaya diutus di setengah-tengah mereka seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tak ada seorang rasul di antara Nabi Ismail hingga Nabi Muhammad, tak ada seorang pun nabi kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal yang demikian, baginda sendiri menyatakan dalam hadis, ana da'watu abi Ibrahim, aku ini adalah hasil daripada doa ayahku Ibrahim. Wa bisyaratu akhi Isa, dan aku ini adalah merupakan kabar gembira yang dikhabarkan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya, sebagaimana hal ini juga dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Tengok berapa lamakah Allah mengkabulkan doa Nabi Ibrahim dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahimnya sudah meninggal dunia, Nabi Ismail meninggal dunia, tapi doa yang dipohonkan oleh Nabi Ibrahim disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, barulah Allah kabulkan walaupun orang yang berdoa sudah tiada lagi. Tapi tetap janji kabul dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengkabulkan doa setiap orang yang berdoa adalah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang perlu kita ambil di sini daripada kabulnya doa Nabi Ibrahim dengan jarak, dikatakan bahawa jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu lebih kurang 3,000 tahun atau lebih. Bayangkan berdoa kepada Allah baru dikabulkan oleh Allah 3,000 tahun lamanya. Menunjukkan bahwasanya perlunya kita untuk bersabar menunggu datangnya kabul dari Allah dan tidak tergesa-gesa ataupun mudah atau singkat untuk menyimpulkan doa kita itu tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian ini adalah sikap yang kurang sopan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk mengkabulkan doa, maka setiap doa itu adalah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja masa yang menentukan bilakah datangnya kabul itu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bentuk kabul itu sendiri tidaklah mesti sesuai dengan apa yang kita minta. Bentuk kabul tak semestinya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa saja yang kita minta. Ada kalanya kabul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita tidak diberi apa yang kita minta.
Maka seseorang yang mempunyai sifat baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang sepatutnya mesti ada kepada setiap orang yang beriman, setiap berdoa dia akan yakin kalau doa itu dikabulkan oleh Allah, tak peduli bentuk kabul daripada doa itu diberi atau tidak diberi, kerana dia lebih percaya kepada janji Allah untuk mengkabulkan doa setiap orang yang berdoa. Sidang pendengar Radio IKIM dirahmati Allah, ingin saya sentuh satu kata-kata hikmah daripada seorang arif bernama Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habshi. Dia pernah menyebutkan untayan-untayan syair yang indah dan cantik. Ia berbunyi, ya nafsu in lam tadfari la tajza'i wa ila mawaid judi maulak ihra'i wa idza ta'akhkhara matlabun falarubbama fi dhalika at-ta'khiri kullal matma'i fasta'nisi bil man'i war'i haqqahu إن الرضا وصف المنيب الألمع وإذا بدا من ناطق الوجدان ما يدعوك لليأس الذميم الأشنع فاستيقظي من نومة الغفلات وليكن الرجاء لك مرتعا فيه ارتعي حاش الكريم يردهم عدشا وقد وردوا وأصل الجود من ذا المنبع إن العطاء إمداده متنوع يا حسنها ذاك العطاء المتنوع. Wahai hawa nafsu, dia berbicara kepada hawa nafsunya sendiri. Bila mana kamu tidak mendapati apa yang kamu minta, kamu jangan risau. Hendaklah sentiasa engkau berada di tempat untuk engkau sentiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana permintaan yang kamu minta itu terlambat datangnya, maka yakinlah di dalam keterlambatan datangnya permintaan itu terdapat rahasia yang baik, dan itu adalah tanda kabul dari Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan tidak diberi. Fasta'nisi bil man'i. Hendaklah engkau wahai hawa nafsu merasa selesa dengan tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sifat menerima itu, yakni ridha dengan apa saja keputusan Allah, sifat kepada orang-orang yang sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana terlintas di dalam kamu wahai hawa nafsuku perasaan buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya permintaanmu tak dikabulkan, bangkitlah kamu daripada kelalaian itu dan hendaklah engkau sentiasa berada di pintu harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya yang Maha Pemurah itu tak mungkin akan membiarkan seorang kehausan itu tetap haus, sementara yang Maha Pemurah itu mempunyai kekayaan yang luar biasa. Sesungguhnya bentuk kabul itu adalah pelbagai-bagai, yakni bermacam-macam. Maka dengan kepelbagaian bentuk kabul itu banyak rahasia yang baik di dalamnya. Terkadang seseorang yang meminta kepada Allah, bila mana diberi sesuai dengan apa yang ia minta, pemberian itu dapat mendatangkan malapetaka atau perkara yang buruk kepadanya dari agama ataupun selainnya. Maka dia tidak diberi oleh Allah karena Allah sayangkan kepada dia. Dalam hal ini baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyentuh tentang rahasia daripada doa itu pasti akan dikabulkan dalam bentuk 3. Yang pertama, dia akan diberi sesuai dengan apa yang ia minta. Yang kedua, akan ditolak malapetaka atau bala atau bencana yang menimpa yang akan menimpa kepada dia, akan tetapi ditolak disebabkan oleh kerana ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, doa itu akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada orang yang berdoa nanti di akhirat, sehingga orang yang berdoa itu bila mana berada di akhirat nanti masuk ke dalam syurga, dia melihat satu hadiah pemberian-pemberian yang dia tak merasa kalau dia
beramal dengan perbuatan yang melayakkan dia untuk mendapatkan pemberian itu. Dia bertanya, daripada mana pemberian ini semua? Dijawab kepadanya, ini adalah hasil daripada doa yang kamu pohonkan di dunia tetapi tidak diberi di dunia, disimpan di akhirat. Hamba itu akan berkata, andai semua doa aku di dunia tak dikabulkan, yakni disimpan di akhirat, di syurga, karena melihat terlalu besarnya hasil daripada kabulnya doa yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, tak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, sentiasa akan diberi dengan salah satu daripada bentuk kabul 3 yang saya sebutkan tadi. Ini bila mana syarat-syarat orang yang berdoa itu sudah dipenuhi olehnya. Demikian 2 permintaan daripada Nabi Ibrahim yang mengajarkan kepada kita kemantapan di dalam hati dan jiwa berkeyakinan bahwasanya di dalam doa itu banyak rahasia yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah setiap amal yang kita lakukan hendaklah kita meminta agar supaya dikabulkan. Yang kedua adalah bentuk kabul itu adalah pelbagai. Hadirin sidang pendengar Radio IKIM dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Ka'bah yang dibina oleh Nabi Ibrahim itu mengalami beberapa kehancuran dengan berlalunya masa, sehingga pada usia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 35 tahun, yakni daripada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang Arab berpakat untuk membina balik Kaabah oleh kerana dinding-dinding Kaabah itu sedikit demi sedikit mulai runtuh. Mereka bermusyawarah untuk membina Kaabah dan bersepakat untuk tidak menyumbangkan daripada harta mereka di dalam pembinaan Kaabah itu, melainkan daripada harta yang bersih. Yakni maksud daripada bersih ini daripada harta yang tidak didapat daripada cara yang tidak baik, melainkan mereka mengumpulkan harta mereka daripada sumber yang baik. Ini disebabkan oleh kerana mereka bangsa Arab jahiliyah pada waktu itu walaupun di dalam keadaan mereka jahiliyah, akan tetapi mereka masih memuliakan dan mengagungkan kepada Kaabah. Maka mereka pada waktu itu tidak akan menyumbangkan harta mereka kecuali yang bersih dan halal. Ketika harta untuk membangun Kaabah sudah dikumpulkan, maka tak seorang pun yang berani untuk menghancurkan Kaabah itu oleh kerana masih terlalu tinggi kedudukan Kaabah di hati mereka. Mereka takut malapetaka bencana menimpa kepada mereka. Pada waktu itu, seorang bernama Al-Walid ibn Al-Mughirah yang memberanikan diri untuk menghancurkan bahagian penghujung atau sudut daripada Kaabah itu sedikit dan menunggu beberapa hari adakah malapetaka akan datang kepada mereka atau tidak, sebagai pertanda bahawasanya keizinan untuk meneruskan pembangunan Kaabah itu atau tidak. Maka setelah dilakukan, tak ada apa-apa malapetaka yang berlaku pada waktu itu. Maka disempurnakanlah pembangunan Kaabah. Di antara mereka yang ikut serta dalam pembangunan itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala lamma banaitu al-Ka'bah ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعباس ينقلان الحجارة. Ketika lama buniyat al-Ka'bah, ketika Ka'bah itu dibina, Nabi SAW bersama dengan Abbas, pak saudara Nabi, memindahkan batu-batu Ka'bah. Abbas berkata kepada Nabi SAW, Ij'al izaraka ala raqabatika. Wahai Muhammad, letakkanlah kainmu itu di atas bahumu. yakni untuk meletakkan batu itu tak menyentuh langsung kepada kulit Nabi, terhalang dengan kain yang diletakkan di atas bahu Nabi. Ini adalah untuk tidak
tidak menyakiti atau melukai kepada bahagian bahu, yang pada waktu itu ramai daripada mereka yang membuka kain. Kain yang dimaksudkan di sini adalah, maaf cakap, kain yang menutup aurat mereka daripada pusar sampai ke lutut. Bagi mereka bangsa jahiliyah pada waktu itu merupakan salah satu ibadah yang ditahrif, yang diubah dan ia menyimpang daripada syariat yang benar adalah mereka bila mana bertawaf adalah tidak menutup aurat. Ini adalah perkara biasa bagi mereka pada waktu itu. Sehingga sebahagian mereka yang membina Kaabah pada waktu itu adalah tidak menutup aurat daripada pusar sampai ke lutut dengan membuka kain itu, meletakkan kain itu di atas bahu mereka untuk menjadi alas kepada batu yang diletakkan di atas bahu. Maka itu tidak berlaku kepada Nabi SAW. Baginda terus meletakkan batu itu di atas bahunya, menyentuh langsung kepada bahu Nabi SAW. Maka nampak kesan daripada batu yang berat itu melukai kepada bahu Nabi SAW. Maka Abbas, bapa saudara Nabi, memberikan pandangan agar supaya Nabi membuka kainnya dan meletakkan di atas bahu untuk menjadi alas kepada batu itu. Baginda Rasulullah SAW ketika ingin membuka kain itu, fakharra ilal ardi, baginda terus pengsan pada waktu itu. Wa tamahat ainahu ila sama, tak lama baginda membuka matanya dan menghadap ke langit. Baginda bersabda, arini izari fashaddahu alaih. Baginda mengatakan, di manakah kainku? Maka ketika didapati kain itu tidak terlepas daripada tubuh badan Rasulullah SAW, maka diperketatkan balik kain itu oleh Nabi SAW. Dalam hal ini kita memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan penjagaan dan pemeliharaan kepada Nabi SAW, termasuk pendedahan kepada aurah itu sendiri. Walaupun sebagaimana saya katakan perkara itu adalah biasa pada bangsa Arab pada waktu itu, tetapi bagi insan istimewa ini adalah berlainan. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi ketika hendak membuka kainnya itu dipengsankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat dalam siri yang lalu kita perbahaskan bagaimana hasrat Nabi ketika ingin melihat menghadiri satu pesta dengan tari-tarian yang ada pada waktu itu. Allah Subhanahu wa taala menghantarkan mengantuk dan tidur kepada Nabi sehingga sepanjang malam Nabi tak tahu apa yang sedang berlaku pada waktu itu. Ini juga bahagian daripada pemeliharaan Allah kepada seorang istimewa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar supaya Nabi ini tak ada calar, tak ada cacat di kemudian hari, orang tidak mencari-cari sebab kesalahan, kesilapan yang pernah dilakukan oleh Nabi walaupun sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Beliau dijaga daripada segala apa kekurangan sebelum menjadi Nabi, apatah lagi setelah menjadi Nabi. Ini adalah menunjukkan bagaimana pemerhatian Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang kedua adalah yang perlu kita ambil, dijaganya baginda Rasulullah daripada membuka, mendedahkan aurat adalah menjadi satu pengajaran kepada kita bahwasanya seseorang itu tidaklah sopan atau tidaklah baik bila mana mendedahkan auratnya kepada orang lain. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang masalah aurat lelaki bersama lelaki dan lain sebagainya, maka ditanya baginda Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau seorang lelaki itu bersendirian di rumahnya, yakni tak ada seorang pun di dalam rumahnya, dia seorang saja, bolehkah dia membuka auratnya? Baginda bersabda, Allah lebih patut untuk dia malu kepadanya berbandingkan kepada manusia. Yakni kalau kita tak mendedahkan aurat kepada manusia karena kita malu, macam mana kalau bersendirian? Kata Nabi, Allah lebih patut untuk kamu malu. Yakni bermakna jangan kamu tidak berpakaian walaupun kamu berada dalam keadaan bersendirian, karena kamu patut malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa bersama dengan hamba-hambanya. Pengajaran ini adalah penting bagi kita agar supaya kita menjaga aurat dan tidak mendedahkan kepada
orang-orang yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendedahkan aurat kita kepada mereka. Terakhir daripada siri yang ketujuh ini adalah apa yang berlaku dalam pembinaan Kaabah itu adalah di dalam meletakkan Al-Hajar Al-Aswad. Di dalam meletakkan Al-Hajarul Aswad yang dikeluarkan pada waktu itu daripada tempatnya karena dibina Kaabah, maka saat Kaabah itu sudah sempurna dalam keadaan kekurangan harta yang mencukupi untuk membina Kaabah seperti sedia kala. Yani kalau kita tengok yang pernah pergi ke haji, kita nampak Hijr Ismail itu bahagian daripada Kaabah. Kaabah panjangnya dahulu adalah sampai kepada Hijr Ismail dan posisinya adalah tinggi sampai ke atas, sama rata dengan Kaabah yang tinggi Kaabah yang sedia ada sekarang ini. Akan tetapi oleh kerana kekurangan biaya dana yang halal pada waktu itu untuk menyempurnakan Kaabah, maka mereka berhenti sampai di situ di dalam pembinaannya dan dikekalkan hingga ke hari ini, walaupun banyak perubahan atau pernah berlaku perubahan sebagaimana disebutkan, iaitu di zaman Sayyidina Abdullah ibn Zubair pernah menyempurnakan Kaabah itu seperti di zaman Nabi Ibrahim, yakni Hijr Ismail ditinggikan balik yang pada akhirnya dirobohkan lagi, dikekalkan seperti mana dibina pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ketika ingin meletakkan Al-Hajar Al-Aswad, maka masing-masing puak kabilah di sana merasa dirinya atau ketua kabilah itu yang berhak untuk meletakkan Al-Hajar Al-Aswad. Maka mereka berpakat siapa saja yang meletakkan Al-Hajar Al-Aswad selain daripada bangsa kami, maka akan berlaku pertumpahan darah. Masing-masing sudah melukai salah satu anggota tubuh badannya dengan darah diletakkan di atas bekas sebagai janji dan sumpah, kalau bukan bangsa kami yang meletakkan akan berlaku peperangan. Pada akhirnya keesokan harinya, ketika mereka sudah dalam keadaan emosi dan hampir saja mereka akan mengeluarkan pedang dan berlaku pertumpahan darah, maka diputuskan pada waktu itu agar supaya sesiapa saja yang masuk ke dalam kawasan itu melalui pintu utama daripada bangsa mana, daripada puak mana, maka hendaklah dia yang berhak untuk meletakkan Al-Hajar Al-Aswad. Masing-masing puak pada waktu itu bersetuju sebab masing-masing mempunyai harapan mungkin saja orang yang masuk itu daripada bangsanya sendiri atau puaknya sendiri. Maka pada waktu itu yang masuk adalah Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam. Serentak semuanya mengatakan radhina bil amin. Ya, kami ridha. Al-Amin ini yakni gelaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meletakkan Al-Hajar Al-Aswad. Maka baginda menghampiri kepada Al-Hajar Al-Aswad, baginda membuka kain serbannya atau kain yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi meletakkan Al-Hajar Al-Aswad itu di tengah kain Nabi. Nabi mengatakan kepada masing-masing puak yang ada untuk memegang setiap sudut daripada kain tersebut dan mengangkatnya bersama-sama. Masing-masing ketua kabilah memegang setiap sudut daripada kain tersebut dan mengangkat Al-Hajar Al-Aswad yang berada di tengah kain itu. Setelah hampir kepada tempat lubang Kaabah itu, diangkat oleh tangan yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diletakkan di tempat tersebut. Maka dengan demikian masing-masing daripada ketua kabilah itu merasa dirinya mengambil bahagian di dalam meletakkan Al-Hajar Al-Aswad. Ini mengajarkan kepada kita tentang kebijakan di dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara dua orang atau lebih. Mesti ada satu langkah yang bijaksana untuk menahan berlakunya malapetaka atau pergaduhan, perkelahian yang lebih mendatangkan kepada permusuhan dan putusnya tali persaudaraan sesama orang-orang yang beriman. Dalam hal ini, hadirin sidang pendengar Radio IKIM dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin mengambil pengajaran juga, hendaklah kita sentiasa bersikap bijaksana, khususnya di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan atau perselisihan yang terjadi bermula antara kita dengan orang lain ataupun antara kita dengan ahli keluarga kita atau orang-orang yang berada di sekeliling kita daripada ahli keluarga atau sahabat handai dan lain sebagainya.
hendaklah kita juga berusaha untuk meredakan perselisihan yang terjadi di antara mereka dengan bijaksana. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tiada yang lebih baik daripada pembicaraan yang mereka bicarakan, yang lebih baik daripada memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik, ataupun bersedekah, ataupun juga mendamaikan di antara dua orang yang berselisih. Hadirin sidang pendengar Radio UKIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sampai kepada penghujung rancangan Fiqhus Sirah siri yang ke-7 ini dengan sedikit menambahkan bahwasanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menuliskan bahwasanya Kaabah itu dibina atau diulang pembinaannya sebanyak 4 kali, bermula daripada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian pada zaman yang kedua, pertama adalah dibina oleh Nabi Ibrahim, yang kedua adalah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi saya sudah ceritakan, ada perbezaan antara tinggi dan dalamnya dasar pembinaan Ka'bah itu zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan zaman sebelumnya. Dan juga kali yang ketiga adalah ketika Ka'bah itu dihancurkan dalam fitnah yang terjadi antara Sayyidina Abdullah bin Zubair dengan Yazid bin Muawiyah ketika datang tentera daripada Syam yang menyerang kota Mekah pada waktu itu, dan sempat berlaku hancurnya Ka'bah dengan manjanik yang yang dilakukan atau dilemparkan batu yang besar mengenai kepada Ka'bah, dan sebahagian bangunan Ka'bah itu runtuh yang akhirnya disempurnakan balik pembangunannya oleh Abdullah bin Zubair setelah peperangan itu selesai. Dan yang keempat adalah setelah terbunuhnya Abdullah bin Zubair, disempurnakan pembinaan Ka'bah itu pada zaman Hajjaj ibn Yusuf yang menghantar surat kepada Abdul Malik ibn Marwan yang mengatakan kalau Abdullah bin Zubair telah membina Ka'bah itu lebih daripada apa yang dibina oleh bangsa Arab jahiliyah pada waktu itu yang Nabi ikut serta dalam pembinaannya. Maka Abdul Malik bin Marwan pada waktu itu memerintahkan untuk mengekalkan bentuk Ka'bah seperti mana yang dibina pada zaman jahiliyah. Ketika Harun al-Rashid ingin membina Ka'bah balik sempurna seperti mana dibina oleh Abdullah bin Zubair, yakni lengkap termasuk Hajar Ismail pun akan dibina tinggi, maka pada waktu itu Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku mengambil sumpah dari engkau kepada Allah untuk tidak menjadikan Ka'bah ini tempat permainan bagi raja-raja, yakni hari ini engkau sempurnakan, raja berikutnya akan mengurangkan, akhirnya tak ada nilai keagungan kepada Ka'bah itu." Kemudian Harun al-Rashid menerima pandangan Malik ibn Anas, Sayyidina Malik ibn Anas, maka beliau menggagalkan niatnya itu untuk menyempurnakan pembinaan Al-Ka'bah seperti mana dibina oleh Abdullah ibn Zubair. Adapun perbezaan siapa yang pertama membina, ada dua pandangan. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim sebagaimana saya katakan, yang kedua adalah dikatakan adalah Nabi Adam alaihissalam atau Jibril alaihissalam. Perbezaan ini tidak menjadi satu hal yang prinsip. Yang jelas adalah Al-Ka'bah bukan hanya sekedar batu sahaja, melainkan dia adalah merupakan satu simbol akan ketunggalan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang setiap insan menghadap kepada Al-Ka'bah hakikatnya adalah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dapat menghayati daripada pengajaran-pengajaran fiqh sirah ini, ditambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sifat untuk semangat untuk meneladani sirah serta akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Negeri Sembilan 102.7. Kalau seseorang yang memiliki iman walau sebutir dan tidak ada baginya amalan, nescaya ia akan menyelamatkan seseorang itu daripada kekal dalam api neraka.
Mungkin ia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang tertentu, dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya dan memasukkannya ke dalam syurga. Mari menghayati pengajian ilmu akidah bersama Ustaz Dr. Aiman Al-Akiti pada setiap hari Khamis jam 5.10 petang. Semestinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Demi kehidupan yang perlu diteruskan, warga Palestin, Syria dan Yaman terus bertahan meskipun musim sejuk. Mereka hidup di dalam kemah yang serba nipis dan sumber bekalan makanan yang tidak kunjung tiba. Siapakah yang akan membantu mereka? Ayo kita berikan sedikit kehangatan buat mereka di Palestin, Syria dan Yaman melalui kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jomnyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Islam menitik beratkan aspek penjagaan dan pemeliharaan alam sekitar. Buku terbitan IKIM, Islam dan Kelestarian Alam menjadi pendedahan menyeluruh dari sudut pandangan Islam tentang kelestarian alam. Menjadi peranan kita untuk menjaga alam sekitar selaku khalifah di atas muka bumi ini. Bersama kita mewujudkan suasana yang harmoni, selesa dan seimbang. Dapatkan promosi pracetakan dengan potongan harga sehingga 40% dengan cara WhatsApp ke talian 011-5769-5400. 011-5769-5400. Dapatkan sekarang. Lina, perasan tak? Saya tengok sekarang ni kan banyak syarikat mempromosikan produk mereka di media sosial. Mestilah Aisyah. Media sosial ini kan semakin mendapat perhatian sebagai platform penting yang interaktif dan efektif. Oh, patutlah. Sebelum ni, kita hanya bersiaran di Radio IKIM je. Sekarang, Radio IKIM tawarkan untuk bersiaran di Facebook dan YouTube. Menarik sangat tu. Saya tengok pengikut di media sosial IKIM lebih 1 juta. Dah, jom kita telefon sekarang. 012-686-9236 untuk tepas slot. Nilai-nilai bersama IKIM. Ilmu. Nilai utama ataupun nilai pertama yang dipakai ialah ilmu. Abu Bakar As-Siddiq yang hidup di antara tahun 537 hingga tahun 630 pernah menyatakan dengan izin dalam bahasa Inggeris, knowledge is the life of the mind. Agama Islam meletakkan orang yang berilmu pada satu tahap yang tinggi. Ilmu jugalah yang akan menjadi salah satu asas utama yang membezakan keupayaan manusia di antara satu sama lain. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-11 yang bermaksud Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa darjat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibni Majah bersabda yang bermaksud menuntut ilmu adalah wajib ke atas tiap-tiap orang Islam. Dan sekarang ini begitu banyak sumber mencari ilmu. Dan pertamanya melalui machine learning, telefon pintar, kereta autonomous, peta navigasi, aplikasi kewangan, e-dagang, sistem keselamatan dan sebagainya. Ini adalah merupakan kepintaran buatan yang menjadi sebahagian daripada unsur penting dalam hidup kita yang patut kita berhati-hati kerana bukan semua ilmu yang kita perolehi melalui machine learning ini yang boleh kita percayai. Jadi kita terpaksa berwaspada dalam usaha kita untuk menimba ilmu daripada machine learning devices ini. Petikan ucapan Allahyarham Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, mantan pengerusi IKIM. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. مرحبا يا نور العين مرحبا
جد الحسين مرحبا يا رسول الله مرحبا يا حبيب الله مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله مرحبا يا حبيب الله You are the chosen one the best of all mankind our hearts beat beyond desperate need it's you we want to meet Ya Rasulullah مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله مرحبا يا حبيب الله مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله مرحبا يا حبيب الله You are the messenger the beloved of Allah our eyes cry with hope beneath the brain to you we always say Salamun alayk Noor upon the noor light upon the light we'll come to you smiling back at you and to be with you eternally. مرحبا يا رسول الله مرحبا يا حبيب الله مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله مرحبا يا حبيب الله مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا يا رسول الله مرحبا يا حبيب الله. Dari kecil, ayah adalah segalanya bagi saya. Apa yang ayah buat, saya pun buat. Ayah minat melukis, saya pun minat. Ayah suka manisan, saya pun suka. Ayah suka makan apa saja, saya pun sama. Sehinggalah ayah didapati tidak lagi sihat seperti dulu. Kini, saya memilih gaya hidup serta pemakanan yang lebih seimbang. Begitu juga dengan ayah. Untuk nasi, kami memilih beras Faizah Taj Mahal. Ia lebih sesuai untuk kami sekeluarga. Amalkan gaya pemakanan yang lebih sihat dari sekarang. Beras Faizah Taj Mahal, kurang kanji serta tinggi serat. Seagun bidadari menghadap ilahi, selesa telekung raudah.
dapatkan telekung raudah, telekung sejuk dan selesa di talian 010-248-6670 atau 010-233-6670 sekarang. Seanggun bidadari menghadap ilahi. Junjungan penghulu alam buana Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima merupakan sebaik-baik manusia dalam penciptaan dan budi pekertinya. Baginda adalah insan yang paling suka memberi petunjuk kepada jalan kebenaran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Tabiatnya memberi kemaafan. Baginda menyodor nasihat kepada manusia dan amat gemar membuat kebaikan. Apabila baginda berbicara, seolah-olah wangian kasturi semerbak dari mulutnya. Apabila dirinya melewati satu lorong, segera diketahui bahawa baginda baru melaluinya, dek keharuman yang ditinggalkannya. Jika baginda sallallahu alaihi wasallam duduk di satu majlis, maka aroma dirinya yang harum akan terus membekas di situ selama beberapa hari, walaupun sesudah peredarannya. Baginda memang sentiasa harum, meskipun tidak memakai wangian. Ketika berjalan di antara sahabatnya, baginda laksana bulan di pagar gugusan bintang yang gemerlapan. Apabila baginda datang di malam hari, maka pancaran cahayanya membuat seolah-olah orang yang berada di sekelilingnya berada di waktu siang yang terang benderang. Sesungguhnya junjungan baginda Nabi SAW itu merupakan pribadi yang paling pemurah, dan budinya meruah, terlebih pantas dari angin yang berhembusan. Dirinya sentiasa mengasihi anak-anak yatim dan para balu. Sahabat yang mensifatkan baginda berkata, "Belum pernah aku melihat lelaki segak, berambut hitam berpakaian merah, yang dapat melebihi ketampanan baginda Rasulullah sallallahu